Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Video kali ini Cikgu ingin kongsikan sambungan bab 1 Sains Tingkatan 5 KSSM 1.3, pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Okey. Ni mencegah lebih baik dari merawat, objektif pembelajaran ni. Okey, kita tengok. Pencegahan dan rawatan. Selain mikroorganisma berfaedah, wujud juga mikroorganisma yang berbahaya yang dikenali sebagai patogen yang dapat menyebabkan penyakit. So patogen, sebut saja patogen ni jahatlah. Okey. Teknik aseptik merujuk kepada prosedur kesihatan yang dijalankan untuk menghalang jangkitan patogen atau menyingkirkan patogen yang sedia ada. Halang ataupun singkir. Ni tujuan aseptik. Oleh yang demikian, teknik aseptik adalah bertepatan dengan ungkapan mencegah lebih baik daripada merawat. Hal ini maksud mencegah daripada dijangkiti oleh patogen adalah lebih baik daripada kena penyakit dah. Kita cegah dulu, sebab kita suntik dulu. Teknik aseptik ada 5: pensterilan, pendidihan, antiseptik, disinfektan, penggunaan sinaran. Okey, kita tengok. Pensterilan yang pertama bermaksud proses membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma. Bunuh terus ni, pensterilan. Membunuh mikroorganisma daripada sesuatu objek atau persekitaran. Kaedah bergantung kepada jenis mikroorganisma. Contoh, suhu dalam autoklav lebih daripada 130 dapat membunuh mikroorganisma dan sporanya. Penapis mikron digunakan untuk tapis zarah seni, iaitu 0.1 mikrometer hingga 10 mikrometer daripada air ataupun cecair. Penapis mikron. Okey, kaedah yang kedua, kaedah pensterilan ni, okey, daripada haba, autoklav. Bahan kimia contoh dia sabun. Sinaran contoh sinaran UV. Tekanan tinggi, periuk tekanan, penapis mikron tadi. Ini kaedah pensterilan. Pendidihan. Pendidihan air pada suhu 100 lazimnya digunakan untuk bunuh mikroorganisma. Contoh dia apa? Kegunaan harian seperti botol susu jarum, suntikan dan peralatan doktor gigi. Sebab itulah botol susu tu terendam dulu sebelum digunakan. Antiseptik merupakan bahan kimia yang dapat disapukan pada permukaan kulit manusia yang luka ataupun untuk cegah daripada patogen. Contoh Flavin, ubat kuning tu. Kita sebut iodin tu kan. Providon ataupun alkohol isopropil. So semua ni adalah antiseptik. Okey, dapat membunuh mikroorganisma dan setengah lagi antiseptik seperti Flavin ni menyekat atau menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Alkohol isopropil IPA ni dapat digunakan sebagai antiseptik dan ejen pensterilan. Okey, ubat kuning kan. Acriflavin, povidone, alkohol isopropil. Ni jenis-jenis antiseptik. Disinfektan pula. Jangan confuse pula. Yang tu antiseptik, ni disinfektan. Bahan kimia yang digunakan pada benda bukan hidup seperti cadar, tandas dan kolam renang untuk membunuh mikroorganisma, terutamanya patogen. Kalau berenang dekat kolam bau kuat tu klorin. Ni antara contoh disinfektan. Disinfektan tak sesuai digunakan pada kulit atau luka. Contoh disinfektan yang lazim ialah bahan peluntur, hidrogen peroksida dan cecair klorin. Last, sinaran. Mengayon seperti UV, sinar X, sinar gamma dapat digunakan untuk membunuh mikroorganisma. Sinaran ini boleh tembus ke dalam sel mikroorganisma dan memusnahkannya. Sebagai contoh, sinar UV digunakan untuk membunuh mikroorganisma di dalam bilik bedah. Okey. So kita guna sinaran UV.
Antibiotik pula. Apa dia antibiotik ni? Okey. So apakah antibiotik? So ada sini keratan. Ubat yang digunakan untuk rawat jangkitan yang disebabkan bakteria. Okey, antibiotik tak berkesan dia kata terhadap virus seperti demam, sesama batuk. Kalau demam, sesama batuk, doktor tak bagi antibiotik. Apakah kerintangan antibiotik? Berlaku apabila antibiotik hilang keupayaan untuk membunuh bakteria. Oleh itu antibiotik tak lagi berkesan. Sebab itulah doktor akan tanya. Kalau kita demam, kita telan ubat antibiotik, lepas tu demam juga, pergi dekat hospital, doktor akan tanya antibiotik apa yang kita dah guna. Sebab tak mau bagi antibiotik yang sama. Okey, punca berlaku kerintangan penggunaan antibiotik berlebihan, penggunaan antibiotik yang tak tepat, contohnya merawat jangkitan yang disebabkan virus seperti sakit tekak, demam sesama, batuk biasa dengan antibiotik. So, yang ni tak boleh lah. Kita demam ke sesama, semua tu mungkin ada punca. Kalau sesama punca daripada virus sebagai contoh. So, tak boleh kita ambil antibiotik. Okey, bahayakah kerintangan? Bahaya ke? Bahaya kerana kerintangan akan menyebabkan kita mudah terdedah kepada lebih banyak penyakit. Penyakit berjangkit pula kita tengok. Pneumonia. Okey, radang paru-paru. Okey, disebabkan oleh bakteria. Nama dia apa? Streptococcus. Dirawat dengan antibiotik. Iaitu contoh dia penicillin. Athlete's foot disebabkan oleh fungi ataupun kulat, nama dia apa? Trichophyton rubrum. Dirawat dengan antifungal. Clotrimazole. Tu ubat dia. Kayak. Tengoklah. Kamu ada kayak ke? Tengok gambar dia tu. Disebabkan oleh Varicella zoster virus. Dirawat dengan antiviral. Ataupun acyclovir. So itu dia. 3 jenis penyakit berjangkit. Wallahualam. So setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe, dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Wallahualam. Assalamualaikum.